وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله, syukur kehadirat Allah yang memberi kepada kita kelapangan masa untuk sama-sama kita teruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Putus-putus tak? Suara okey? Kita masukkan balik ni. Okey, tolong komen suara ya. Suara dalam live okey ke tak? Suara okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi pada muka yang ke-832. Okey, boleh? Keputus-putus. Harapnya okey ni. Harap tak putus-putus lah. Surat 832, Al-Babu Al-Thalithu fi hukmi man sabballaha ta'ala wa malaikatahu wa anbiya'ahu wa kutubahu wa alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa azwajahu wa ashabah. Double sound. Double sound. Ya, ada suara berlapik ke? Lambat tu tak apa, sebab kita dengar sini kot. Kan? Okey. Okey. Kita takut dengar ana live, kita dengar ana secara rakaman. Memang ambil masa sikit lah. Menunjukkan bahawa suara ni arab. Tak, dia arab, dia bergerak, dia berpindah. Okey, tolong maklum ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, Al-Babu Thalith, bab yang ketiga pada hukum orang yang mencela Allah, malaikat, para nabi, kitab, ahli keluarga nabi, isteri nabi dan sahabat baginda. Qala al-Qadhi rahimahullahu ta'ala la khilafa anna sabballahi ta'ala minal muslimin kafirun halalud dami. Tidak syak lagi, tidak ada khilaf bahawa orang yang cela Allah di kalangan orang Islam, orang itu jadi kufur, murtad dia, wal'iyaz billah. Halalud dam, halal darah. Waqtulifa fi istitabatihi, dikhilafkan pada dituntut taubat kan. Orang ini adakah disuruh taubat balik ataupun dihukum sahaja tanpa disuruh taubat. Wa qala Ibn Qasim fil Mawsud wa fi kitab Ibn Suhnun wa Muhammad wa rawahu Ibn Al-Qasim an Malik fi kitab Ishaq bin Yahya man sabballaha ta'ala minal muslimin qutila wa lam yustatam. Riwayat pertama yang diriwayatkan di sini bahawa orang yang cela Allah di kalangan Islam dibunuh dan tidak dihukum, tidak disuruh taubat.
illa an yakuna iftira'an 'ala Allah birtidadihi ila dinin dana bihi, kecuali dia itu berlaku atas jalan iftira', pendustaan atas Allah Taala, dengan berlaku ridahnya dia daripada satu agama dia kepada agama lain yang dia anuti, ila dinin dana bihi, kepada satu agama yang dianuti, wa azharahu, dan dia menzahirkannya, fayustatabu, maka ketika itu disuruh taubat, wa illam yuzhirhu, kalau dia tidak zahirkan, dia tidak jelaskan, nyatakan pada orang, dia senyap-senyap, maka lam yustatab, dia tidak disuruh untuk taubat. Wa fil mabsuti, makna tidak ada kewajipan bagi kerajaan lah untuk menuntut dia taubat tu. Dia buat secara senyap kan, maka dia sendirilah taubat dengan Allah Ta'ala, itu maksudnya. Wa qala fil mawsutah mutarrifun wa Abdul Malik mithlah, dalam ni riwayat daripada Mutarrif dan Abdul Malik pun seumpama tu juga. Wa qala al-Makhzumi wa Muhammad bin Salamah wa bin Abi Hazim la yuqtalul muslimu bisabbi hatta yustatab, tidak boleh dibunuh orang Islam dengan sebab dia cela itu sehingga dia disuruh taubat dulu, supaya dia mati dalam keadaan Islam dulu. Okey. Wa kadzal yahudi wan nasrani, demikianlah juga orang Yahudi dan Nasrani, fa in tabu qubila minhum taubatuhum, jika mereka taubat diterima daripada mereka taubat mereka, wa illam yatubu qutilu, kalau mereka tidak bertaubat dibunuh. Wala budda minal istitabah, tapi tidak mesti disuruh taubat dulu. Wa dzalika kulluhu kariddah, itu semuanya seumpama hukum murtad. Wa huwa alladhi hakahu al-qadhi ibnu Nasr anil madhab, itulah Qadhi Ibn Nas nukilkan daripada mazhab Imam Malik. Wa afta Abu Muhammad bin Abi Zaid fima hukiya anhu fi rajulin la'ana rajulan wa la'ana Allah. Begitulah juga fatwa pada masalah seorang lelaki dia laknat seseorang, dalam masa yang sama dia laknat Tuhan juga. Marah sangat kan. Faqala innama aradtu an al'ana syaitan, kata aku sebenarnya nak laknat syaitan, fazalla lisani, tapi aku tergelincir lidah, salah sebut. Faqala yuqtalu bi zahiri kufrihi, dibunuh juga kerana zahir kufur dia itu, kerana dia hukum dengan zahir. Wala yuqbalu udhruhu, dan tidak diterima keuzuran dia, alasan dia tidak diterima. Wa amma ma fihi fima bainahu wa bainallahi ta'ala fa ma'dzur, adapun hukuman antara dia dengan Tuhan, sebenar dia betul ke tersalah sebut, salah cakap itu, maka itu ma'dzur, dia serah pada Allah Ta'ala lah. Boleh jadi dia itu memang salah sungguh, maka Tuhan ampun, tapi hukum zahirnya kita hukum berdasarkan perkataan dia. Wa ikhtalafa fuqaha'ul Qurtubah, fuqaha di Qordobah khilaf, ni ulama mazhab Maliki belaka ni, fi mas'alati Harun bin Habib hak akhi Abdul Malik al-Faqih, saudara kepada Abdul Malik Al-Faqih. Wa kana dhayiqas sadri, dia ini orang yang sepit dadanya. Kathirat sepit dada, maknanya orang bukan jenis orang yang tak boleh, orang yang tidak berlapang dada lah, orang yang tak boleh, yang dalam kemurungan, orang yang dalam masalah kusuk. Wa kathirat tabarrum, dan dia ini banyak rasa saamah, jenis orang yang mana fras, banyak ada masalah fras, stres, tabarrum. Wa kana qad syuhida alaihi bi syahadat, dan telah disaksikan dengan banyak penyaksian, orang pun mengadu banyak dan datang saksi banyak dengan kelakuan dia yang menyusahkan orang. Minha, antaranya annahu qala indi istiqlalihi min maradin, bahawa dia ni berkata ketika dia sihat, istiqlal makna sihat daripada penyakit dia tiba-tiba sihat, istiqlal berlepas diri daripada penyakit. Laqitu fi maradi hadha ma law qataltu Aba Bakr wa Umara lam astaujib hadha kullah, aku mengharungi dalam penyakitku ini barang yang kalau aku bunuh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun tak patut aku boleh menyakit gini. Makna beratnya penyakit dia, makna dia nak mengadu Tuhan zalim lah ke dia, Tuhan zalim. Makna kalau aku bunuh sahabat Nabi Abu Bakar dengan Umar pun tak patut aku boleh menyakit gini. Jadi penyakitnya berat sangat sampai dia kata gitu. Tengok tu. Orang ni memang jenis orang yang orang jenis berfikiran negatif Umar lah gini. Tu. Sepit dada, orang yang tidak berfikiran panjang sebenarnya. Jadi dia kata gitu.
Fa'afta Ibrahim ibn Husain ibn Khalid biqatli. Jadi Ibrahim bin Husain buat fatwa bunuh. Sebab apa? Sebab dia nisbah zalim pada Tuhan. Wa anna mudammina qawlihi, dan bahawa kandungan perkataannya itu mudamman. Kandungan perkataannya tajwirun lillah, ialah penzaliman terhadap Tuhan. Menisbahkan zalim bagi Tuhan. Tajwizun lillahi ta'ala wa tadhallumu min, dan kezaliman daripada Tuhan. Wa ta'ridun fihi katasrih, dan menta'rid. Dia menyindir. Sindiran dia padanya umpama dia cakap betul. Walaupun disindir, kata kalau aku bunuh Abu Bakar pun aku takkan boleh menyakit sebegini. Sindiran pada masalah ini umpama dia cakap betul, dia cakap secara sharih. Wa afta akhuhu Abdul Malik bin Habib, tapi saudaranya Abdul Malik bin Habib memfatwakan wa Ibrahim ibn Husain bin Asim wa Sa'id bin Sulaiman al-Qadhi bi tarhil qatl anhu, memfatwakan dengan dibuang hukuman bunuh, tak kena bunuhlah. Illa annal qadhi, namun qadhi berpandangan ra'a alaihi tathqila, berpandangan hendaklah dia beratkan hukuman fil habsi, dalam tahanan, wa shiddata fil adab, dan diberatkan hukuman pada mentakdibkan dia. Lihtimali kalami, kerana ada tanggungan perkataannya lagi. Dia tak dihukumkan bunuh sebab perkataan dia itu kerana sebab apa? Sebab dia mengadu sakit sangatlah tu. Bukan dia dengan tujuan memang nak hina lah. Wasarfihi ila tasyakki, dan memalingkan perkataan tu kepada masalah tasyakki, syakwa, makna mengadu tentang kesakitan dia. Fa wajhu man qala fi sabillah bil istitabah, dan wajah orang yang berpandangan pada orang yang sabillahi ta'ala, orang yang mencela Tuhan, bil istitabah, dengan disuruh taubat, annahu kufrun. Jadi kenapa disuruh taubat? Maknanya orang yang mengatakan, orang yang mencela Tuhan disuruh taubat, wajah munasabahnya bahawa perbuatan celaan itu kufrun, kafir, waridatun mahdatun, dan redah semata-mata. Lam yata'allaq biha haqqun li ghairillah, tidak berkait dengannya hak bagi selain Tuhan. Fa ashbaha qasdal kufri bi ghairi sabbillah, maka menyamai, mengqasadkan perbuatan kufur dengan perbuatan selain mencela Allah. Wa izharal intiqal min dinin ila dinin akhar min al-adyanil mukhtalifati lil Islam, dan menzahirkan berpindah daripada satu agama kepada agama lain daripada agama-agama yang menyalahi Islam. Okey. Itu munasabah dan sebab bagi suruh istitabah. Wa wajhu tarkil istitabatihi, wajah kemunasabahan, pandangan yang mengatakan tak perlu suruh taubat pula. Apa ilahnya? Annahu lamma zahara minhu dhalika ba'da izharil Islam, tatkala nyata daripada seseorang itu demikian itu setelah zahir dia Islam. Dia Islam kan, tiba-tiba dia menyatakan celaan pada Tuhan. Qablu sebelum itu, ba'da izharil Islami qablu ittahamnahu, maka kita tuduh dia. Wa zananna, dan kita menyangka anna lisanahu lam yantiq bihi, bahawa lidahnya tidak akan berkata-kata dengan perkataan itu, illa wa huwa mu'taqidun lahu, kecuali memang dia i'tiqad demikian tu. Ni apa alasan orang yang kata tak perlu taubat ni? Dia kata apabila dia menyatakan perkataan kufur itu setelah sebelum ni Islam, maka kita dah sangka bahawa lidahnya itu tidak bercakap kecuali memang dia i'tiqad. Idh la yatasahalu fi hadha fi hadha ahad, kerana tidak akan bermudah-mudah pada urusan ini seorang pun. Tak ada orang akan ambil ringan perkara bercakap datang tentang cela Tuhan ni. Maka fahukima lahu bihukmiz zindiq, maka kita hukumkan dia seumpama hukum orang zindik. Walam tuqbal taubatuhu, orang zindik tidak ada terima taubat dia. Wa idzan taqala min dinin ila akhar, dan bila dia berpindah daripada satu agama pada agama lain, wa adhara sabba, dan dia menzahirkan celaan, bimakna lirtidad, dengan makna murtad, fa hadza qad a'lama annahu khala'a ribqatal Islam, maka ini dia telah memberitahu bahawa dia telah mengeluarkan, menarik daripada ikatan Islam. Dia telah terkeluar daripada ikatan Islam, min unuqih, dia tarik ikatan Islam daripada tekaknya, mana dia keluar Islam. Dia khilafil awal, lain dengan yang pertama, al-mutamassik bihi, yang masih berpegang dengan Islam.
Wa hukmu hadza hukmul murtad. Maka hukum ini hukum murtad mana? Jadi tadi hukum tadi sesat dah. Bi hukmi zindiq lam tuqbal taubatahu, tidak diterima taubatnya. Patutnya wa idzan taqalla, dalam ni nuskah ni duduk bawah ni. Wa idzan taqalla ni patutnya apa nama ni, perenggan tu perenggan bawah. Jadi nak khabar bezanya. Jadi beza tadi orang murtad tu, bila murtad, hukum murtad, muka hukum murtad disuruh taubat dulu. Nah, sebab dia dah berpindah pada agama lain. Hak ni orang zindik dia masih mengaku dalam Islam, tapi Islam dengan pemahaman yang salah. Kan itu tak suruh taubat sebab dia masih bagi dia Islam lagi. Apa tak? Jadi hukmu hadza hukmul murtad. Yustatabu, mana yang pertama tadi? Yang pertama yang mana dia itu murtad, keluar pada Islam, maka kita dituntut suruh dia istitabah, taubat balik. Okey. Bikhilafil awal al-mutamassik bihi wa hukmu hadha hukmul murtad yustatabu ala masyhuri madhahib aktsaril ulama wa huwa madhhabu Malik wa ashabih ala ma bayyanahu qablu wa dhakarna al-khilafa fi fusulihi. Telah kami sebutkan khilaf pada fasalnya. Jadi orang yang mengatakan tak perlu taubat kerana hukum orang itu seumpama orang yang zindiq. Zindiq ni dia zahirnya Islam tapi dalamnya kufur. Maka ketika itu suruh taubat pun, nak taubat daripada apa? Mereka masih menganggap mereka Islam, maka dihukumkan teruslah hukum tanpa suruh taubat. Ada pun orang murtad, dia keluar je lah daripada agama Islam pada agama lain, maka disuruh kembali kepada agama Islam. Ini mazhab Malik lah ni, mazhab Malik. Kita baca je lah dalam mazhab Syafi'i, dia dalam ala kulli hal yustatab, disuruh taubat belaka. Faslun fi hukmi man adhafa ila Allah Ta'ala ma la yaliqu bihi an tariqi ta'wil. Pada hukum orang yang menisbahkan pada Allah Ta'ala perkara yang tidak layak dengannya atas jalan takwilan wal ijtihad dan ijtihad, wal khata' dan juga tersalah, al mufdi ila al hawa wal bid'ah, yang membawa kepada mengikut hawa nafsu juga bid'ah. Wa amma man adhafa ila Allah Ta'ala ma la yaliqu bihi, adapun orang yang menisbahkan pada Tuhan perkara yang tidak layak dengan Allah, laisa ala tariqi sab, bukan atas jalan mencela, wala riddah, bukan atas jalan riddah, wa qasdil kufri, dan tujuan untuk kufur, walakin ala tariqit ta'wil, tapi atas jalan ta'wilan, wal ijtihad dan ijtihad, wal khata' dan tersalah, al mufdi ila al hawa wal bid'ah, yang membawa kepada mengikut hawa nafsu bid'ah, min tashbihin, sama ada dengan mentashbihkan Tuhan dengan makhluk, au na'tin bi jarihah, atau mensifatkan Tuhan beranggota, au nafi sifati kamalin, atau menafikan sifat kesempurnaan. Fa hadza mimma ikhtalafa salaf wal khalafu, ini perkara yang berlaku khilaf antara ulama salaf dan salaf, sejak salaf dan juga khalaf, khilaf fi takfiri qailihi wa mu'taqidihi, pada kafirnya hukum orang yang berkata dengan demikian itu dan beriktikad dengan demikian itu. Wa ikhtalafa qaulu Malik wa ashabihi fi dhalik, dan khilaf perkataan Imam Malik dan ulama-ulama mazhab Maliki pada masalah demikian. Walam yakhtalifu fi qitalihim idza tahayyazu fi'atan, mereka tidak berkhilaf, kalau tidak berkhilaf pada harus bunuh golongan ini, idza tahayyazu fi'atan, jika mereka berkumpul mengikut satu kumpulan, jika mereka ada kekuatan kumpulan, maknanya mereka ni buat kelompok yang ada kekuatan ketenteraan. Au mutahayyizan ila fi'atin, tahayyazu fi'atan, makna mereka bersama dalam satu kumpulan, hak ajaran sesat belaka. Ni bahaya, ni boleh bunuh. Sebab apa? Dia memberi ancaman kepada keselamatan. Wa annahum yustatabu, dan mereka ni disuruh taubat. Fa in tabu ai fadzaka, jika taubat selesailah. Wa illa, jika tidak, kutilu, maka dibunuh. Wa inna makhtalafu fil munfaridi, hanya saja mereka para ulama mazhab Maliki khilaf pada orang persendirian, minhum. Fa aktsaru qauli Malikin wa ashabi, kebanyakan pandangan Imam Malik dan ulama mazhab Maliki, tarkul qauli bi takfirihim, meninggalkan berhukum dengan mengkufurnya mereka, tak hukum kafirlah. Wa tarku qatlihim, dan tidak bunuh mereka. Wal mubalaghatu fi uqubatihim, dan mereka ni memberatkan hukuman. Tapi hukuman dimubalaghahkan, diberatkan. Wa italatu sijnihim, dan memanjangkan tempoh tahanan mereka, hatta yadhhara iqla'uhum, sehingga nyatalah mereka tarik balik penyataan dan pandangan mereka. Wa tastabinu taubatuhum, dan nyata taubat mereka, kama fa'ala Umar radhiyallahu ta'ala bi Sabirin, sebagaimana Sayyidina Umar buat kepada Sabir. Sabir ibnu Ashal al-Hanzali. Okey.
Wa hadza qaulu Muhammad bin Mawas fil Khawarij. Ini pandangan Muhammad bin Mawas pada masalah isu Khawarij. Wa Abdul Malik bin Majishun. Wa qaulu Suhnun fi jami'i ahli ahwa. Dan Imam Suhnun mengkiaskan kepada seluruh ahli bid'ah lain. Wa bihi fusira qaulu Malikin. Dengan inilah ditafsirkan pandang perkataan Imam Malik fil Muwatta wa ma rawahu an Umar bin Abdul Aziz. Apa hadis yang diriwayatkan oleh Umar daripada Umar bin Abdul Aziz, wajadihi daripada datuknya, wa ammihi min qawlihi fil qadariyah pada masalah qadariyah. Apa dia? Bahawa mereka ini yustatabuna, yustatabun disuruh taubat. Fa in tabu ai fa dzaka wa illa qutila. Jika mereka taubat maka selesailah, tidak dibunuh. Wa illa jika tidak taubat qutilu, dibunuh. Wa qala Isa an ibn Qasim fi ahli al-ahwa'i min al-ibadiyah. Daripada masalah ahli bid'ah di kalangan mazhab ibadiyah pula. Wal qadariyah wa shibhihim mimman khalafa al-jama'ata min ahli al-bid'ah wa tahrif. Di kalangan mereka yang melari daripada jamaah ahli sunnah wal jamaah, daripada ahli bid'ah yang ahli yang menyeleweng li ta'wili kitabillahi azza wa jalla, kerana mereka mentakwilkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum dia? Yustatabuna, mereka disuruh taubat. Azharu zalika au asarru, ai sawaun azharu zalika au asarru, sama ada mereka menzahirkan pandangan mereka itu atau mereka menyembunyikan, mereka tak jelas, mereka sendiri-sendiri. Fa in tabu wa illa qutila, jika taubat selesai, jika tidak maka dibunuh. Wa mirathuhum li warathatihim, dan harta pusaka mereka dibagikan kepada waris. Wa qala mithlahu aidan Ibnu Qasim. Seumpama ini juga berpandangan Ibnu Qasim fi kitab Muhammad fi ahli al-qadari, pada ahli al-qadar, orang qadariyah ini, wa ghairihim, dan selain pada mereka. Qala wastitabatuhum an yuqala lahum, menyuruh mereka taubat, bahawa dengan dikata kepada mereka utruku ma antum alaih, tinggalkan apa yang kamu berpegang tu. Ada apa ni? Mu'ah tanya, tasbih yang dimaksudkan tasbih soreh ke? Tasbih yang dimaksudkan tasbih soreh ke? Tasbih secara umum, kalau soreh itu kena suruh taubat kau. Kalau tak soreh pun kena minta dia tarik juga, sebab perkataan tasbih walaupun tidak soreh membawa kepada tashkik kepada orang. Nampak tak? Jadi disuruh tinggalkan perkataan, walaupun kalau macam yang soreh itu memang dah kufur lah. Bila kufur tu disuruh taubat. Yang tidak soreh itu walaupun tidak buat ada kufur, tapi disuruh tarik balik dan tidak bercakap dengan kalam yang membawa kepada keraguan dan tasbih begitu. Wa mithluhu ma fil mawsud fil ibadiyah. Demikian juga pandangan dalam kitab mawsud pada masalah golongan ibadiyah wal qadariyah wa sairi ahli bidah. Qala wa hum muslimun, mereka masih Islam. Wa inna ma qutilu li ra'yihim as-su, mereka dibunuh kerana mereka mempunyai pandangan yang jahat, pandangan yang teruk yang menyalahi ahli sunnah. Wa bihadza amila Umar bin Abdul Aziz, demikianlah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Qala Ibnu Qasim man qala inna Allah lam yatakallam Musa taklima, barang siapa yang berkata Allah Ta'ala tidak berkalam dengan Nabi Musa dengan kalam yang sebenar, ustutiba, orang ni disuruh taubat. Fa in taba wa illa qutil, jika dia taubat selesai, kalau tidak maka dibunuh. Wa Ibnu Habib wa ghairuhu min ashabina yara takfirahum, mereka ni Ibnu Habib dan sebahagian daripada ulama mazhab Maliki berpandangan mereka ini kafir. Wa takfir amsalihim, dan kafirnya seumpama mereka minal khawarij, di kalangan orang khawarij, wal qadariyah wal murji'ah. Ini pandangan khilaf dalam mazhab Maliki lah. Wa qad ruwiya aidan an Suhnun mithluhu, diriwayatkan juga daripada Syekh Imam Suhnun seumpamanya. Fi man qala laisa lillahi kalam, pada orang yang mengatakan Tuhan tak ada kalam, innahu kafirun, orang ini kufur juga. Wa ikhtalafatir riwayatu an Malik, berbeza riwayat daripada Imam Malik. Fa atlaqa fi riwayat Syamiyyin, dan diitlaqkan pada riwayat dari kalangan ulama-ulama Maliki Syam. Siapa dia? Wa atlaqa fi riwayat Syamiyyin Abi Mushirin wa Marwan bin Muhammad At-Tatari al-kufra, atlaqa al-kufra, mengitlaqkan kufur ke atas mereka, makna kufur secara mutlak. Wa qad syuwira, dan telah ditanya,
musyawarah ni, orang tanya Imam Malik fi zawajil qadari. Boleh tak seorang perempuan nak menikah dengan lelaki yang mazhab qadariyah? Faqala la tuzawwijhu, jangan menikah dengan dia. Qala Allah Taala, jadi Imam Malik lepas kata jangan menikah dengan lelaki yang mazhab qadariyah ni, Imam Malik baca firman Allah Taala, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum, dan hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada lelaki yang musyrik, walaupun lelaki yang musyrik itu mentakjubkan kamu, mengagungkan kamu. Jadi seakan-akan perbuatan itu orang itu telah dihukum kufur. Sebab itu tak boleh nak menikah. Sebab syarat menikah mesti lelaki itu Islam. Wa ruya anhu aidan, dari riwayat pada Imam Malik juga, annahu qala ahlul ahwa'i kulluhum kuffar. Ahli bid'ah ini kesemuanya kafir, wal iyaz billah. Jadi berlaku periwayatan pandangan itu daripada Imam Malik. Wa qala man wasafa syai'an min dzatillahi ta'ala, barang siapa yang mensifatkan sesuatu daripada zat Allah Taala, wa asyara ila syai'in min jasadihi, lalu dia isyaratkan sesuatu daripada jasadnya, yadin, tangan ke, sam'in, pendengaran ke, basarin, penglihatan ke, quti'a dzalika minhum, dipotong anggota itu daripadanya, li'annahu syabbahallaha bi nafsihi, kerana dia telah menyerupakan Tuhan dengan dirinya. Dia kata Tuhan tu ada tangan, dia pun tunjuk tangan dia. Potong tangan tu. Tak, kalau ada video tu ada lagi atau video tu. Kau kata tangan kanan, tangan kiri. Tuhan kami dengan tangan dia. Tangan yang maklum pada kita. Okey. Itu dihukum demikian itu. Wa qala fi man qala al-Qur'anu makhluq, dan dia Imam Malik berkata pada masalah orang yang kata al-Quran tu makhluk, kafirun. Berat. Jadi pandangan Imam Malik sini berat ni. Kafirun. Faqtulu, ni kafir orang ni, bunuh dia. Wa qala aidan fi riwayat Ibn Nafi' yujlad, di rotan, dipukul. Wa yuja'u darban, dan disakitkan dengan pukulan. Wa yuhbasu hatta yatuba. Ini pandangan lain lah. Dalam riwayat Ibn Nafi' dia kata tak bunuh lah, tapi ditahan sehingga dia taubat. Wa fi riwayat Bishr bin Bakri at-Tannisi anhu yuqtalu wa la tuqbal taubatuhu, dibunuh dan tidak diterima taubat. Wa qala al-qadhi Abu Abdullah al-Barnakani wal qadhi Abu Abdullah at-Tustari min a'immatil iraqiyyin min ashabina, daripada ulama-ulama Iraq di kalangan ulama Malikiyah, kata jawabuhu mukhtalafun, jawapan tu berbeza. Yuqtalu al-mustabsiru ad-da'iyah, dibunuh orang yang mustabsir, yang tahu. Mustabsir maknanya tahu Quran, hadis, tahu usul. Orang yang tahu, orang yang bukan makna jahil, bukan awam lah. Mustabsir ni orang yang dalam basirah, orang ada ilmu, ad-da'iyah, dan dia seru orang kepada pandangan yang sesat dia. Orang ini dibunuh. Hak tu dihukum bunuh tu. Sebab tu dalam Imam Malik kata bunuh, dalam riwayat lain dia kata tak bunuh. Kerana apa? Berbeza. Beza pada orang mustabsiru da'iyah, orang yang ada tahu ilmu dan dia menyuruh orang kepada pandangan yang sesat tadi, itu dihukum bunuh. Wa ala hadzal khilafi, atas khilaf ini ikhtalafa qauluhu, berbeza perkataan Imam Malik fi i'adati salati khalfahum. Adakah perlu mengulang solat belakang mereka ini, orang yang semayang belakang dia, katalah hak tu imam tu qadari, tak perlu ulang balik tak? Berlaku khilaf atas masalah ni. Wa hakamnul Munziri an Syafi'i la yustatabul qadiri, dihikayatkan Ibnu Munzir daripada Imam Syafi'i, tidak di istitabah, tidak disuruh taubat orang yang mazhab qadariyah. Wa aktsarul aqwalis salafi, dan kebanyakan pandangan ulama salaf takfiruhum, mengkafirkan mereka. Wa mimman qala bihi, antara salah yang berpandangan dengan kufurnya mereka ni Al-Laits bin Sa'd wa Ibnu Uyainah wa Ibnu Lahiyah wa ruya anhum dzalika fi man qala bi khalqil Quran. Demikianlah juga diriwayatkan daripada ulama salaf ini pada masalah orang yang mengatakan Quran itu makhluk. Wa qalahu aidan Ibnu Maraq, ini juga pandangan Ibnu Maraq, wal Audi wal Waqi' wa Hafs bin Ghiyath wa Abu Ishaq al-Fazzari wa Hushaym wa Ali bin Asim fi akhirin. Ke benda tu bagi apa? Ada bagi tak? Fi akhirin, situ. Fi akhirin. Pada di kalangan mereka yang lain daripada itu, wa huwa
Wa huwa min qawli aktsaril muhaddisin, dan itu daripada pandangan kebanyakan ulama hadis, wal fuqaha, ulama faqih, wal mutakallimin fihum, dan ulama kalam di kalam mereka. Wa fil khawarij, demikianlah juga pada masalah khawarij, wal qadariyah, dan qadariyah, wa ahli al ahwa al mudillah, dan golongan-golongan ahli hawa nafsu yang menyesatkan, wa ashabil bid'ah muta'awwilin, dan ahli-ahli bid'ah yang mentakwilkan. Sedap boleh kau habis. Dia faham ahli bid'ah tu letak dah, syairah tu ahli bid'ah muta'awwilin. Habis ya cerita. Letak gitu dah, habis ceritalah. Ya. Dia tak faham situasi ulama cakap tu dalam situasi mana. Adakah di situ yang dimaksudkan ulama Asy'ariyah ke? Macam nilah. Apa nama ni? Penyembah kubur. Memang menyembah kubur, memang sembah kubur syirik. Dosa. Sembah kubur tu dosa lah. Faham tak? Siapa kata dok dosa sembah kubur? Cuma hak berlaku tu ke mana? Itu masalahnya. Hak tulis pun tak tahu tak pernah pergi Yaman ke tak. Nak kata banyaknya dosa hak buat buku yang menyebabkan orang jadi kacau dengan sebab penulisannya. Agak-agak taubat, sedar balik, tarik balik agak gitu lah. Boleh faedah benda. Adakah orang lebih faham ilmu, jadi lagi faham tentang agama? Anda dah pelik tau, golongan ni dia buat perkara, buat dikata panggil ilmiah lah, bincang bab benda-benda gini, bincang bab debat, menganjurkan debat macam ni. Masyarakat mari tu mayang sah tak? Betul tak mayang? Istinja betul tak? Bukan kata tak penting, tapi tengok mari lah. Jadi mengarahkan ke semangat beragama masyarakat kepada benda yang tak penting. Berat tu. Ingat main-main nak jawab kan apa Tuhan? Orang nak suruh kembali kepada Tuhan, beramal dengan amal ibadat yang sahih, akidah yang betul. Dia kata ini benda akidah, betul lah. Itu sebahagian benda akidah. Sekarang ni aplikasi benda akidah tu awak cuba letak pada golongan tertentu. Itu masalahnya. Kita nak menyelamatkan umat kita daripada akidah yang sesat. Cakap sembang boleh lah. Nampak tak? Dah hak mari tu ada cerita benda akidah betul. Akidah betul tu i'tikad kan ni? Satu juzuk masalah hak ni. Hak tu bincang dengan ahli mutakhassisin, ahli ilmu tak apa. Ni mari semua orang tak pernah dengar wahdatul wujud, tiba-tiba tanya benda wahdatul wujud. Orang tak pernah dengar contoh benda Abdul Karim Al-Jili ke apa, tiba-tiba orang tak pernah dengar pun. Orang tak pernah pun nak sebut nama, tiba-tiba kenal tu. Tak ke masalah tu. Jadi kena tengoklah. Perbuatan kita tu menyebabkan redha agama Tuhan redha ke, Rasulullah redha ke tidak. Okay. Tak tahu usul bincang, tak tahu apa. Mak mari tu tak tahu. Okey, baik. Mana? Bawa pada nak melepaskan nafsu. Nafsu sendiri. Ada syahwatun khafiyah kat tu. Syahwat yang tersembunyi. Okey. Mana tadi? Dah kita baca pun bukan fardu ain ni, tapi kita baca untuk orang yang nak dah. Adaklah kita nak tu, tapi ala kulli hal kurang-kurangnya kita tahu berkaitan hak kita terhadap Nabi, baca hadis Nabi. Mana tadi? Aktsar wa mutakallimin fi wa huwa wa ahli al-ahwa al-mudillah wa ashabil bid'ah al-muta'awwilin wa huwa qawlu Ahmad bin Hanbal wa kadzalika qalu fil waqifati. Demikianlah pandangan mereka pada masalah waqifah wasyakah, orang yang tawakuf. Ni sesat tak tahu. Syakah, orang yang syak fi hadhil usul, pada masalah usul akidah. Sama kau. Sebab apa? Sebab akidah ni mana boleh berlaku syak, mana boleh tawakuf. Sama ada pegang hak ni atau hak ni. Saya tawakuf tak boleh tawakuf masalah usul. Fi hadhil usul, pada masalah usul akidah. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa mimman ruya anhu ma'an qaulil akhar,
Dan daripada apa yang diriwayat daripada Imam Malik, makna perkataan yang satu lagi, bitarki takfirihim, yang meninggalkan mentakfirkan golongan ini siapa? Ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Ibn Umar wal Hasan bin Basri wa huwa ra'yu jama'ati minal fuqaha wan nuzar, dan ahli nazar di kalangan mutakallimin. Wahtajju, dan mereka berhujah, kenapa tak dihukum kafir? Bitawrifis sahabati wat tabi'in warathata ahli harura. Ulama sahabat dan tabi'in mewariskan harta orang yang terlibat dengan Harura. Harura ni siapa ni? Ini golongan Khawarij yang lawan Sayyidina Ali ni. Golongan Khawarij yang lawan Sayyidina Ali ni. Golongan yang lawan Sayyidina Ali, Khawarij, yang mana bila mereka ni mati, sahabat serahkan, hukumkan bahawa harta saka tu kembali pada ahli waris. Makna apa? Makna Islam lagi. Walaupun mereka keluar daripada landasan ahli sunnah wal jamaah dah tu, ahli ahwa wal bidah dah tu. Jadi mereka berhujah bahawa diberi harta pusaka kepada ahli waris bagi orang yang mati dalam ahli harura. Ni tepat nama, apa nama ini? Ni taifah minal khawarij. Nisbah kepada harura, iaitu dekat pada Kufah. Waman urifa bil qadari, dan begitulah juga orang yang dikenali dengan bermazhab qadariyah, mimman mata minhu, di kalangan orang mati di kalangan mereka, wa dafnihim, harta saka daripada waris juga, jangan juga ditanam mereka fi maqabiril muslimin, pada kubur orang Islam, wa jari ahkamil Islam alaihim, dan diperlakukan hukum Islam di atas mereka. Qala Ismail al-Qadhi wa inna ma qala Malikun fil qadariyati wa sairil adib bid'ah. Dan hanya sahaja Imam Malik berpandangan pada masalah orang Qadariyah dan ahli bid'ah, yustatabu, disuruh taubat, fa in tabu wa ila qutil, jika taubat selesai, jika tidak maka dibunuh, li'annahu min fasadin fil ard, kerana dia termasuk minal fasadi fil ard, orang itu melakukan kefasadan di muka bumi. Kama qala fil muharib, sebagaimana hukum bagi orang yang muharib, hirabah, orang yang perampok jalanan ni. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu. Jadi hukum sama, mereka kiaskan macam hukum muharabah, ahli hirabah. In ra'al imam qatlahu, kalau imam berpandangan bunuh maka bunuh. Wa illam lam yuqtal, kalau tidak tak perlu dibunuhlah. Wa illam lam yuqtal qatalahu. Wa apa nama ni? Inna ma qala Malikum wa sayyidina bila yustatabu wa illam yuqtal in ra'al imam qatlahu wa illam yuqtal wa illam yuqtal qatlahu, walaupun tidak dibunuh seumpama bunuhnya. Walaupun tidak dibunuh seumpama bunuh orang muharib. Orang muharib cara bunuh dia kan kena solid tak, au yusallabu au tuqatta'a aydihim. Wa fasadul muharibi innama huwa fil amwali wa masalihid dunya. Kerosakan yang datang daripada hirabah ini, muharib ni, ialah kerana dia itu melakukan kerosakan pada harta orang, harta awam, harta orang ramai dan masalah dunia. Wa in kana qad yadkhulu aidan, walaupun kadang-kadang masuk juga fi amrid din, pada perkara agama, min sabilil haji wal jihad, pada masalah haji dan jihad. Mereka larang sekat jalan orang pergi haji. Ada kaitan dengan agama. Wa fasadu ahli bidah, dan kefasadan ahli bidah, mu'zamuhu ala din, kebanyakannya berkait dengan agama. Wa qad yakhulu fi amri dunia, tapi kadang-kadang kefasadan, kerosakannya masuk juga pada perkara dunia. Bima yulkuna, dengan apa yang mereka dapati dari kalangan orang muslimin, minal adawah, daripada permusuhan. Kerana sebab itu berlaku permusuhan, maka berkait dengan perkara dunia ini, permusuhan antara orang Islam dengan mereka. Wallahul muwaffiqu lil sawab, Allah lah yang memberi taufik kepada yang benar. Faslun fi tahqiqi qaul fi ikfaril mutaawwilin, fasal pada tahqiq, menentukan, mentahqiqkan manakah pandangan qaul berkaitan kafir atau tidak mutaawwilin, orang yang mentakwil mungkin.
Wa qad dzakarna madzahib as-salafi fi ikfari ashabil bid'ah wal ahwa'il muta'awwilin. Telah kami sebut mazhab salaf pada kufurnya ahli bid'ah dan ahli hawa nafsu yang mentakwilkan. Mimman qala qaulan, di kalangan mereka yang berpandangan satu pandangan yuaddihi masakuhu ilal kufrin, yang pandangan perkataan itu membawa kefahamannya kepada kufur. Wa huwa idza wuqifa alaihi la yaqulu bima yuaddihi qawluhu ilaih. Dan dia kalau ditawakufkan, kita hentikan dia atas apa yang dia kata, la yaquluhu, dia tidak akan kata dengan perkara yang membawa perkataan tu kepadanya. Orang ni bercakap satu perkataan, natijah perkataan tu membawa kepada kufur. Dia cakap satu qaul, yaqulu qaulan yuaddi ila kufr. Qaulan itu membawa kepada kufur. Okey. Jadi andai kata kalau kita terangkan dia, boleh jadi dia idza wuqifu alaihi la yaqulu bima yuaddihi qauluhu ilaih. Dia tak akan kata, awak maksud gini, ini kufur, awak masuk gitu, saya bukan maksud gitu. Tapi perkataan dia tu membawa pada kufur. Andai kata kita tahan dia, kita berikan dia, tawakufkan dia, kita nyatakan bahawa perkataan ini membawa kepada perkataan kufur ni, adakah awak masuk kufur? Dia kata tak. Faham Mimman qala qaulan yuaddihi masakuhu, membawa oleh konteks ayat ataupun pengertiannya membawa pada kufur. Wa huwa idza wuqifa alaih, kalau kita tawakufkan dia, la yaqulu bima yuaddihi qawluhu ilaih, dia tidak akan nescaya, dia tak akan kata apa yang natijah kepada perkataan tu. Kalau kita terang dengan gini, bawa gini, awak kata gini, tak, saya tak mau maksud gitu. Gitu. Banyak orang tak faham, tak perasan bahawa perkataan dia tu membawa kepada kufur. Macam waktu kata tak, kami tidak membid'ahkan ahli Yaman, kami membid'ahkan perbuatan itu, amalan. Kita bukan bid'ahkan orang. Ni apa gini Ni yang bagi falasi ni. Falasi jelas-jelas ni. Kami tak bid'ahkan orang. Kami tak bid'ahkan habaib, tak bid'ahkan orang buat tu. Kami bid'ahkan amalan. Cakap benda gini. Apa tak? Takutlah bila orang takut kena tindakan. Tu je sebenarnya. Lepas tu tak pelik kalau ada kuasa golongan ni akan jadi ekstremis, tak pelik pun. Alhamdulillah. Mimman qala qaulan yuaddi habis. Wa ala ikhtilafihim, dan berdasarkan perbezaan khilaf mereka, ikhtalafal fuqaha, telah berbezalah ulama fiqh wal mutakallimun ahli kalam fi dhalik. Faminhum man sawwaba takfira, di kalangan mereka ada yang membenarkan pandangan kufur, mengkufurkan, alladhi qala bihi jumhur minas salaf, yang berpandangan dengannya oleh ulama jumhur di kalangan salaf. Wa minhum man abahu walam yara ikhrajahum min sawadil mu'minin, ada di kalangan mereka yang enggan menghukum kufur dan tidak berpandangan mengeluarkan mereka daripada kelompok orang Islam. Wa huwa qaulu aktsaril fuqaha wal mutakallimin, dan itu pandangan kebanyakan fuqaha dan ahli kalam. Wa qalu hum fusaqun usatun dhullal, mereka itu orang fasik, usatun pelaku maksiat, dhullal orang sesat. Gitu jelah. Kufur tidak. Nurithuhum minal muslimin, kami wariskan mereka di kalangan orang Islam. Wa nahkumu lahum bi ahkamihim, kami hukumkan dengan hukum Islam. Walihadza qala Suhnun, kerana itu berkata Imam Suhnun, la i'adata ala man shalla khalfahum fi waqtin, tidak perlu ulang balik orang yang semayang belakang mereka. Ahli bid'ah jadi imam, perlu ulang balik dah orang semayang belakang mereka? Tak perlu ulang. Fi waqtin wala ghairihi, dan tidak pada selain ini. Qala wa huwa qawlu jami'i ashabi Malikin, dan itu pandangan ramai atau semua pengikut mazhab Imam Malik. Contoh Al-Mughirah wa Ibn Kinanah wa Ashhab, qala li'annahu muslimun, kerana dia Islam kan, wa dhanbuhu lam yukhrijhu minal Islam, dosanya itu tidak mengeluarkannya daripada Islam. Wa taraba akharuna fi dhalik, dan ada sebahagian mereka berlaku ibtiraq, mereka berbeza pada demikian itu. Wa waqafu 'ala anil qawli bitakfir, wa waqafu, mereka tawakuf daripada berpandangan dengan kufur, au diddihi, atau lawan kufur, tak kufur pun. Wa ikhtilafu qaulain Malik fi dhalik, dan tawakuf pada khilaf dua pandangan Malik pada masalah itu. Wa tawakkufuhum an i'adati salah, dan mereka tawakuf daripada mengulang balik semayang khalfahum minhu wa ila nahwi hadza, dan pada ini, maknanya ini ulama-ulama di kalangan Maliki yang tawakuf, tak ni pun tidak, ni pun tidak. Dhahab al-Qadhi Abu Bakar, Imam ahli tahqiq wal haq,
qala innaha minal mu'wisat, dia kata ini daripada masalah-masalah mu'wisat. Awisah ni masalah payah. Ni masalah-masalah yang sukar. Idil qaumu, kerana ulama, qaum ni maksud ulama kita mazhab Maliki, lam yusarrihu bismil kufri, mereka tidak mensorehkan dengan nama kufur. Wa innama qalu qawlan yuaddi ilaih, tapi mereka menyatakan pandangan yang membawa kepada kufur. Wa taraba qawluhu fil masalati ala nahwi tirabi qawli imamih Malik bin Anas, dan berlakulah itaraba ni makna berbeza ataupun tidak tetapnya pandangan dia pada masalah seumpama tidak tetap pandangan Imam Malik bin Anas. Hatta qala fi ba'di kalamihi, sehingga dikata pada sebahagian kalamnya, innahum ala ra'yi man kaffarahum bitta'wil, dan mereka itu atas pandangan orang mengkufurkan mereka dengan sebab takwil. La tahillu munakahatuhum, maka tidak halal nak menikah dengan mereka. Wala aklu dhabaihim, dan tidak boleh makan sembelihan mereka. Wala salatu ala mayyitihim, dan tidak boleh semayang di atas orang mati di kalangan mereka. Wa yukhtalafu fi mawarithihim, dan berlaku khilaf pada pusaka mereka itu, ala khilafi mirathil murtad, mengikut khilaf yang berlaku pada mirah orang murtad. Wa qala aidan nuwarithu mayyitahum, mereka juga kata kami wariskan orang mati di kalangan mereka. Warathatahum, kami wariskan warathatahum, akan waris-waris mereka minal muslimin, di kalangan Islam. Wala nuwarithuhum hum minal muslimin, tetapi kami tidak wariskan mereka. Nuwarithu mayyitahum warathatahum, nuwarithu mayyitahum warathatahum, orang mati di kalangan mereka kita wariskan kepada ahli warisnya di kalangan orang Islam. Wala nuwarithuhum hum minal muslimin, tapi kami tidak wariskan mereka itu. Tapi kalaulah mereka, ahli keluarga mereka mati, mereka dapat tak? Kalau mereka mati, ahli keluarga mereka dapat di kalangan orang Islam. Tapi kalau mereka, ahli keluarga mereka mati, mereka dapat waris tak? Makna, adakah mereka dapat waris saka daripada ahli keluarga mereka yang mati? Tak. Tapi kalau mereka mati, ahli keluarga mereka dapat. Wala nuwarithuhum hum, dan kami tidak mewariskan mereka ahli bid'ah itu sendiri, minal muslimin. Di kalangan orang Islam hak mati, tak boleh kembali harta saka kepada ahli bid'ah. Wa aktsaru mailihi ila tarki takfir, dan kebanyakan kecenderungannya memilih untuk tidak mentakfirkan bil ma'al, dengan dengan kesudahan. Kesudahannya macam mana? Tidak dipilih pandangan kufur lah. Wa kadzalika taraba fihi qaulu syaikhihi, begitulah juga berlaku berbeza ni, berittirab ni, ittirab pandangan ni, tidak tetap pandangan pada pandangan gurunya, iaitu Abi Hasan Al-Asy'ari. Abi Hasan Al-Asy'ari, Abi Hasan Al-Asy'ari, Qadi Abu Bakr Ibn Arabi sini, Qadi Abu Bakr, Imam Ahli Al-Haq, tahqiq wala Imam Ahli Al-Haq, Qadi Abu Bakr Ibn Arabi. Guru kepada dia iaitu siapa? Abi Hasan Al-Asy'ari. Wa aktsaru qawlihi, kebanyakan pandangan Abu Hasan, tarku takfir, meninggalkan menghukum dengan kufur. Wa anna al-kufra khaslatun wahidah, kerana kufur tu satu ciri. Apa dia ciri kufur tu? Kufur tu satu sifat aja. Apa dia? Huwal jahlu biwujudil bari azza wa jalla, iaitu jahil kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Wa qala marratan, kata dia satu sekali, ada satu kata, berkata pada satu ketika, dia kata apa? Man i'taqada anna Allah jismun, barang siapa yang mengiktikad Allah Taala jisim, awil masih, ataupun Allah itu al-masih, au ba'du man yalqahu fi turuq, ataupun sebahagian orang yang menjumpainya pada jalan tariqah, dia nampak masa amalan-amalan tariqah, nampak gurunya, Tuhan tu masuk dalam gurunya apa, tariqah sesat ni, falaisa bi'arifin bihi, maka orang itu tidak kenal dengan Tuhan, tidak kenal dengan wujud Tuhan, maka wahwa kafir, orang ni kufur. Siapa yang kata Allah Ta'ala jisim, ataupun Allah itu al-masih, ataupun Allah itu sebahagian apa yang mereka jumpa dalam tariq, apabila riadah riadah diri mereka,
nampak Tuhan ni gini, ini kalangan hak tarikat sesat lah. Orang itu tidak kenal dengan Tuhan, maka dihukum kufur. Walimithli hadza, dengan seumpama ini, zahabal Abul Ma'ali rahimahullah, Abu Ma'ali Imam Haramain berpandangan, berkata pada pandangan ini, fi ajubatihi li Abi Muhammad Abdul Haq, jawapannya kepada Abi Muhammad Abdul Haq, wa kana sa'alahu 'anil masalah, dan dia bertanya kepada Imam Juwaini tentang masalah tersebut. Fa'tadhar lahu bi anna al-ghalata fihi yas'ab, maka diminta uzur bahawa al-ghalata fihi yas'ubu, kerana tersalah dalam masalah ni berat, besar, payah kita nak hukum kafir ni. Li'anna idkhala kafirin fil millah, kerana memasukkan orang kafir dalam agama Islam, au ikhraja muslimin minha, atau mengeluarkan orang Islam daripada agama Islam, azimun fid din, ini perkara besar dalam agama. Sebab tu dia minta uzur. Jadi dia kata tak dijawab ni, masalah ni berat, perlu kepada penelitian. Yas'ab, memasukkan orang kafir dalam agama, itu salah besar tu. Mengeluarkan orang Islam daripada agama, itu juga salah. Wa qala ghairuhuma minal muhaqqiqin, dan berkata selain mereka berdua di kalangan ulama muhaqqiqin, alladhi yajibu al-ihtirazu minat takfir, yang wajib ialah kita al-ihtirazu minat takfir, kita memelihara daripada mengkafirkan, fi ahli ta'wil, pada masalah ahli ta'wil. Fa inna istibahata dima'il musallin, kerana kita menghalalkan darah orang semayang, al-muwahhidin, yang mentauhidkan Allah, khatarun, itu satu perkara berat, satu bahaya besar tu. Wal khata'u fi tarki alfi kafirin, tersalah pada meninggalkan 1000 orang kafir, pada meninggalkan menghukum 1000 orang kafir, ahwanu minal khata'i fi sabki mihjamatin min dami muslimin wahid, lebih ringan daripada tersalah menumpahkan mihjamah, satu bekah hijamah, satu bekah bekang darah orang Islam yang satu. Salah kita dak hukum kafir orang 1000 orang kafir, lebih ringan daripada kita tersalah menumpahkan darah. Banyak mana mihjamah bekah orang bekang, makna sikit lah, apatah lagi kalau mati. Menumpahkan darah dengan tidak sebenar pun, daripada darah orang damin muslimin wahid, orang Islam yang satu, itu lagi berat. Lagi berat. Sebab itu kita salah pada meninggalkan 1000 orang kafir. Orang kafir kita tak kata kafir. Lebih ringan daripada kita orang Islam dah, kita kata dia kafir, menyebabkan dia halal darah dan seumpamanya. Apa? Wa qad qala alaihi salam fa idza qaluha, dan Nabi SAW pernah katakan, apabila mereka dah menyebutnya, yakni syahadata, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, sungguh telah terpelihara daripadaku darah mereka, harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak agama, wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka kembali pada Allah. Wal ismatu maqtu'un biha ma'a syahadah, dia ismah, penjagaan itu terputus pasti dengan mereka bersyahadah. Bila syahadah Islam, memang terjaga darah, tak boleh kita nak senang-senang nak hukum kufur sehingga menghalalkan darah. Wala tartafi'u, tidak akan terakad ismah itu, wa yustabahu khilafuha, dan tidak jadi harus menyalahinya, illa biqatiin, kecuali dengan perkara yang putus, perkara yang qat'i. Zani tak boleh. Wala qati'a min syar'in, dan tidak ada perkara yang memutuskan daripada nas syarak. Nas syarak tak ada kata buat gini yang dihukum bunuh. Wala qiyasin alaih, dan tidak boleh, tidak ada qiyas atas masalah ini. Nak guna hukum qiyas pun tak ada. Wa alfazul ahadithil waridati fil babi mu'arradatun litta'wil, dan lafaz-lafaz hadis yang datang pada bab ini, itu semuanya terbentang dengan takwilan. Okey, katakanlah orang tu buat gini-gini jadi kafir kan. Hadis itu ada takwilan yang mendatang. Mendatangi bagi takwil. Fama jaa minha fi tasrih bi kufril qadariyah, dan apa yang datang daripada hadis-hadis itu pada menyatakan secara sharih kafirnya qadariyah, ialah sabda Nabi, la sahma lahum fil Islam, tidak ada bahagian bagi mereka dalam Islam. Wa tasmiyatuhu rafidhata bisyirki, dan menamakan ar-rafidah tu dengan syirik. Wa itlaqul la'nati alaih, dan menyatakan laknat ke atas mereka.
Wa kadzalika fil khawarij, demikianlah juga bagi khawarij wa ghairihim min ahli al-ahwa'i wal bid'ah, faqad yahtajju biha, sungguhnya berhujah dengannya, may yaqulu bitakfir, orang yang menyatakan kufur mereka berhujah dengan hadis-hadis inilah. Wa qad yajibul akharu anha, dan telah menjawab balik golongan satu lagi daripada hadis ini, bi annahu qad warada mithlu hadhil alfaz fil hadis, sungguhnya telah datang seumpama lafaz ini fil hadis, dalam hadis-hadis juga, fi ghairil kafarati, pada perkara yang tidak menyebabkan kafir, ala tariqit taghlidh, atas jalan untuk memberatkan dan menyatakan perkara itu berat, bukan jalan nak kufur sungguh. Wa kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kufur sebenar. Wa isyrakun duna isyrak, syirik bukan syirik yang syirik besar. Dia panggil kufur nikmat atau syirik khafi. Gitulah. Jadi lafaz kufur atau syirik itu ada mu'arradatul litakwil lagi. Mereka ini jawab balik hujah golongan pertama yang berdalil dengan hadis tersebut. Wa qad warada mithluhu, telah datang seumpamanya pada riya. Riya Nabi kata syirkun. Syirik kan? Syirik apa? Syirik asghar. Wa uquqil walidain, mendahaki ibu bapa pun dianggap sebagai satu syirik juga. Wazauj, dan kufur kepada suami, kufur pada suami. Wazur, qaulazur, menyatakan perkataan sumpah dusta, zur, sumpah dusta. Wa ghairi ma'siyah, dan pada wazur wa ghairi ma'siyah, dan lain daripada maksiat-maksiat lain. Wa idza kana muhtamalan lil amrain, jika perkara itu muhtamalan, diihtimalkan ataupun muhtamilan, boleh muhtamilan. Idza kana al-amru muhtamilan, perkara itu muhtamil, mengihtimalkan dua perkara tadi, sama ada dihukum dengan kufur dengan makna kufur azam atau kufur nikmat, fala yuqta'u ala ahadihima, tak boleh kita pastikan ambil salah satu kecuali dengan dalilil qati', wala dalila, walhal tidak ada dalil yang menentukan salah satu makna. Wa qauluhu fil khawarij hum syarril bariyah, dan perkataan yang riwayat datang pada masalah golongan khawarij, dia kata apa? Hum syarril bariyah, mereka itu sejahat-jahat makhluk. Hadhihi sifatul kuffar, ini sifat orang kafir. Wa qala syarru qabilin tahta adimis sama. Qabil ke qatil? Qabil, satu riwayat kata qatil. Qabil makna qabilah, seburuk-buruk qabilah yang hidup di bawah lindungan langit. Bawah lindungan langit. Satu riwayat kata qatil, seburuk-buruk orang yang dibunuh di bawah langit. Tuba liman qatalahum, beruntunglah orang yang membunuh khawarij ini. Au qataluhu, ataupun orang yang dibunuh oleh khawarij, dia mati terbunuh, orang itu beruntung, atau dia dapat bunuh khawarij. Wa qala fa idza wajadtumuhum faqtuluhum qatla 'adin, bila kamu berjumpa golongan khawarij ni, bunuhlah mereka sebagaimana bunuh kaum 'Ad, habiskan mereka, jangan tinggal seorang pun. Wa zahiru hadzal al-kufru, zahir ini bahawa kufur hukumnya. La siyama ma'a tashbihihim bi'ad, lebih-lebih lagi dalam riwayat ini menyerupakan mereka dengan kaum 'Ad. Fayahtaju bihi, maka berhujah dengannya man yara takfirahum, orang yang berpandangan, ulama yang memilih hukum kufur. Fayaqulu lahu akhar, maka berkata ulama yang satu lagi yang mengatakan tidak kufur, innama dzalika min qatlihim, itu dihukum dibunuh dengan sebab qatlihim, mereka bunuh orang, li khurujihim alal muslimin, kerana mereka keluar daripada imam, para ulama, keluar daripada khuruj anil imam, khuruj anil muslimin, keluar daripada jamaatil muslimin. Wa baghihim alai, dan mereka melampau, mereka memusuhi golongan orang Islam, mereka serang balik orang Islam, sebab tu dia bunuh. Sebab tu kalau jumpa mereka ni bunuh, sebab mereka menyerang dan keluar daripada ketaatan hakim. Bidalilihi min hadithi nafsi, apa dalil yang menyokong pandangan ini? Berdasarkan hadis itu sendiri sebut, yaqtuluna ahlal Islam. Masa mensifatkan khawarij ini disebut dalam riwayat itu, mereka membunuh ahli Islam. Faqatluhum hahuna haddun la kufur, maka membunuh mereka di sini dikira sebagai hukuman hudud balas balik, hukuman had terhadap perbuatan burah mereka itu, bukan kufur. Wa dzikru adin, dah kenapa sebut kaum Ad itu? Dzikru adin tashbihun lil qatli wa hillihi, itu menyerupakan pada masalah bunuh dan halal bunuh, itu aja. La lil maktul, bukan menyerupakan mereka tu sama macam kaum Ad kafir. Jadi tashbih lil qatli wa tashbih lil hilli, bukan tashbih lil maktul, bukan tashbih bagi yang kena bunuh.
Walaysa kullu man hukima biqatlihi yuhkam bikufrihi. Dan bukan semua orang yang dihukum bunuhnya tidak dihukum dengan kufurnya, tidak. Bukan semua yang kena hukum bunuh dihukum kufur. Wa yu'ariduhu biqauli Khalid, dan dibangkangkannya dengan perkataan Khalid fil hadis, da'ni adribu unuqahu ya Rasulullah. Khalid Al-Walid kata, biarkan aku potong tekak dia ya Rasulullah. Nabi kata apa? La'allahu yusalli, boleh jadi dia semayang. Apa, biarlah ni. Ya, boleh jadi dia semayang. Jadi jangan bunuh lagi. Ini khawarij yang zaman Nabi ada dah ni. Fa in ihtajju biqaulihi ta'ala, jika mereka berhujah dengan sabda Nabi SAW, yaqra'ul qur'ana la yujawizu hanajirahum, mereka membaca Quran yang tidak lepas daripada tekak mereka. Quran tu hanya baca di mulut, tidak masuk, tidak melepasi kerongkong mereka, tidak masuk dalam hati. Fa akhbara anna al-iman lam yadkhul qulubahum, maka dalam hadis ini memberitahu bahawa iman tak masuk dalam hati dah, kufur gitu. Wa kadzalika qauluhu yamrukuna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah, mereka terkeluar daripada agama seperti keluarnya anak panah daripada busur panah. Thumma la ya'uduna ilaihi, kemudian mereka tidak akan kembali kepadanya, hatta ya'uda sahmu ala fuqihi, sebagaimana sehinggalah kembalinya anak panah kepada tali busurnya. Sehingga gitu. Jadi bila lepas dah anak panah boleh mari balik dak? Tak mari dah. Kerana kalau bila keluar tu keluar cepat seumpama keluarnya anak panah daripada busur, dan tidak akan kembali, sehinggalah kalaulah kembali pun berat macam mana kembalinya panah yang telah dipanah itu kepada tali. Fuk ni makna tali, ujung anak panah tu. Hujung anak panah kan kita busur kan, hujung anak panah tu mali balik bila hujung anak panah gini kan. Mana ada anak panah. Ni. Jadi tak? Ni anak. Ni panah kan. Jadi panah. Belakang ni fuk. Fuk kembali pada tali. Ya'uda sahmu ala fuqihi, kembalikan hujung panah tu kepada tali busur tu. Ujung belakang tu kepada tali watar, tali pemanah tu. Wa biqaulihi sabaqal faratha wad dama, dan mendahului al faratha wad dama, telah mendahului perut dan juga darah. Makna mana? Anak panah ni telah melangkaui isi perut dan juga darah. Makna apa? Bila dia lucuk, pergi meluncur dak kembali dah. Yadullu ala annahu lam yata'allaq minal islam syai'. Semua hadis tadi menunjukkan orang tadi tidak berkait dengan Islam satu pun, dah keluar terus pada Islam. Itu zahir hadis yang digunakan oleh golongan pertama yang mengatakan hukum kufur. Wa ajabal akharun, dan telah menjawab akannya oleh ulama sekumpulan lagi yang mengatakan tak kufur. Anna ma'na la yujawizu hanajirahum, tidak masuk dalam kerongkong mereka, ai la yafhamuna ma'aniyahu, mereka tidak faham maknanya. Tu maksud biqulubihim, dengan hati mereka. Tak faham. Ada orang tu kata tak boleh zikir dengan ya latif ya latif tak zikir. Tengoklah ngajar tu astaghfirullahalazim, nak kata ke mana? Tak tahu nak kata nak kata. Ada orang tu mesej kok suruh dalam WhatsApp lah. Ada benda kadang rasa nak jawab Allah. Jawab Allah. Kena siang kau orang. Siang makcik pun pelik kok. Faham tak? Hok dengar tu pun rasa pelik. Tapi apabila cakap dengan yakin, nak ikut Nabi ke ikut ulama? Payah lalu lah. Nanya salah bukan ikut Nabi, ikut hak saya ke ikut hak ulama? Betul. Ulama dia ikut Nabi ke? Mau gitu kena ajar. Banyak buat kuliah tafsir tu. Tadabbur, kuliah tafsir. Tak boleh dia kata. Tak boleh. Nak zikir dengan jumlah yang lengkap. Latif, ya latif tak boleh. Ya latif ultuh bi apa? Ya latif ultuh bi apa? Kerana doa, tak boleh sebut nama Tuhan saja. Orang tak boleh sebut nama Tuhan saja. Mana ada hadis ayat Quran kata tak boleh sebut nama Tuhan saja? Kata tak ada makna. Awak kata tak makna. Kan boleh hazah kan? Muhammad. Mana? Seru kan? Dah. Tak boleh panggil. Nak kena dak habis ayat ah. Kena habis ayat Muhammad. Ta'al hina. Contohnya. Aduh, jadi payah sungguhlah.
Kena ngaji mula asasiyat lughah Arabiah, ngaji mula. Ngajar tafsir Quran tak? La yafhamuna ma'aniyahu, tidak memaham, tak faham maknanya, biqulubihim. Wala tansharahu lahu suduruhum, tidak jadi lapang dada-dada mereka. Wala ta'malu bihi jawarihuhum, tidak beramal dengannya oleh anggota mereka. Fa'araduhum, maka mereka menolak, membangkang mereka, biqaulihi wa yatamara fil fuq. Yatamara fil fuq, apa dia? Yatamara ni maknanya yatashakkaku. Mereka syok lagi. Fil fuq ni maknanya tempat tali busur itu. Adakah ada lagi padanya kekal lagi ke atau tidak? Wa hadza yaqtadi, yatamara berlaku syok pada fuq, adakah masih kekal kesang di situ? Hadza yaqtadi tashakkuka fi halihi, ini memberi makna berlaku syok pada keadaan. Bila berlaku syok, tak boleh kita nak hukum dengan kufur. Wa in ihtajju biqauli Abi Sa'id Al-Khudri, walaupun mereka berhujah dengan perkataan Abi Sa'id Al-Khudri fi hadzal hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul yakhruju fi hadhihi al-ummah, telah keluar daripada umat ini. Yakhruju fi hadhihi al-ummati, keluar pada umat ini. Keluar pada umat ini. Walam yakul min hadhihi al-ummah, Nabi tak kata yakhruju min hadhihi al-ummah. Tahriru Abi Sa'id ar-riwayata, akan apa dia, dan tahrir, huraian Abi Sa'id akan riwayat, wa itqanuhu, dan itqannya, telitinya pemilihan pagi lafaz. Yakhruju fi hadhihi al-ummah, bukan yakhruju min hadhihi al-ummah, keluar dalam umat ini, bukan keluar dari umat ini. Wa ajabahum akharu, maka menjawabkannya oleh kumpulan satu lagi, bi annal ibarata bi fi, ibarat dengan fi tu. Ni ibarat dengan fi. Ibarat dengan fi, tak guna min. Ibarat dengan fi la yaqtadi tasrihan bi kaunihim min ghairil ummah, tidak memberi faham bahawa keadaan mereka bukan daripada umat. Tak. Bi khilafi lafzati min, lain dengan lafzah min allati hiya litab'id. Min menunjukkan tab'id, bahagian. Min hadhil ummah maknanya daripada umat lah. Wa kaunuhum minal ummah, dan keadaan mereka daripada umat. Ma'a annahu qad ruwiya an aliyin, dalam masa yang sama diriwayatkan daripada Sayyidina Ali dan Abi Dzar wa Abi Umamah wa ghairihim fi hadzal hadis, yakhruju min ummati, keluar daripada umatku. Ada juga riwayat dengan min. Jadi maknanya dari kerana berlaku riwayat yang maknanya tidak sarih menyatakan mereka itu keluar daripada umat Nabi, kerana itu keadaan mereka itu dihukum dengan asal Islam lagi. Wa sayakunu min ummati, akan ada di kalangan umatku. Wa huruful ma'ani, dan kaedahnya huruful ma'ani mushtarikatun. Huruf ma'ani ni mushtarikah, bersyarikat, ada satu huruf yang memberi makna. Bahkan dalam kaedahnya huruful jar tata'awar, huruf jar ni boleh tukar menukar. Ala dengan makna fi, dah. Ala dengan makna fi, min, an dengan makna min, an dengan makna min. Jadi ada huruf ni boleh memberi makna yang syari' yang sama. Maka fala ta'wila, maka tidak boleh berpegang ala ikhrajihim minal ummah, dengan bahawa terkeluarnya mereka daripada umat dengan semata-mata huruf jar fi. Sebab tu nampak? Itu ulama yang faham bahasa tu. Bukan main tafsir lepas tu ikut dang tafsir. Nabi kata ke tak boleh sebut tu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Uzkurullah. Sebut Allah. Pakai zahir sebut Allah. Allah sebut Allah. Pakai zahir kan. Dah uzkurullah man. Uzkurullah dengan makna ingat. Tu takwil dah. Kalau ikut zahir uzkurullah, sebut Allah. Makna boleh sebut Allah. Allah boleh sebut. Dia kata bukan sebut Allah ini. Sebut Allah ni maknanya ingat Allah. Boleh pula takwil situ. Tengok. Maknanya mereka ahlil ahwa. Ahli ahwa, ikut hawa nafsu lah takwil.
Wala ala idkhalihim fiha bimin, dan tak boleh dia berhujah di atas masukkan mereka di kalangannya dengan min. Walakinna Aba Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu ajada ma syaa fi tanbih. Abu Sa'id dia elok dia apa yang berlaku, apa yang dia buat itu pada mentambihkan alladzi nabbaha alaih, atas apa yang dibuat peringatan di atasnya. Wa hadza mimma yadullu ala sa'ati fiqhi sahabah. Ini menunjukkan atas luasnya kefakihan sahabat. Bahkan pada lafaz hadis dipilih yakhruju fi hadhil ummah, tak kata min hadhil ummah. Wa tahqiqihim lil ma'ani, dan tahqiqnya, telitinya mereka pada makna. Wastimbatihim minal alfaz, bagaimana istimbat mereka daripada al-alfaz. Wa tahririhim laha, dan bagaimana mereka menghuraikan, mentahrirkan, mereka menelitinya pada lafaz itu. Wa tawaqqihim fi riwayah, dan mereka sangat-sangat berjaga. Tawaqi ni menjaga mereka dalam riwayah. Hadhil madhahibu, dan ini mazhab-mazhab al-ma'rufatu li ahli sunnah, yang dikenali di kalangan ahli sunnah. Wali ghairihim, dan bagi selain ahli sunnah, minal firaqi, daripada firaq-firaq lain, fiha maqalatun kathiratun, ada banyak pandangan-pandangan lain. Muttaribatun, yang ittarabani makna tidak tetap lah, tidak tetap. Tidak tetap. Sakhifah, yang kadang-kadang sakhifah, remeh. Aqrabuha, yang paling makna dekat, yang boleh kita ambil kira pandangan muka ahli sunnah ni, qaulu Jahmin, perkataan Jahm bin Safwan wa Muhammad bin Syabib, innal kufra billah al-jahlu bihi, kufur dengan Tuhan tu ialah jahil dengan Tuhan. La yakfuru ahadun bi ghairi dhalik, tidak akan jadi kufur seseorang selain pada itu. Wa qala Abu Hudzail, berkata Abu Hudzail ni Mu'tazilah ni, Abu Hudzail al-Basri, inna kulla muta'awwilin kana ta'wiluhu tashbihan lillah bi khalqih, setiap orang yang mentakwilkan, yang mana takwil itu menyamakan Tuhan dengan makhluk, wa tajwiran lahu, dan tajwiran lahu fi fi'lihi, menzalimkan Allah pada perbuatannya, menuduh Tuhan zalim. Wa takdziban li khabarihi, dan mendustakan bagi pemberitahuan Allah, bagi khabar Allah, wahyu Tuhan, fahuwa kafir. Wa kullu man athbata syai'an qadiman la yuqalahu Allah fahuwa kafir. Barang siapa yang mengisbatkan sesuatu qadim, sesuatu yang qadim selain daripada Allah, yang tidak dinamakan Allah, orang itu kafir. Dia kata ada alam qadim, ada hayullah qadim dan seumpamanya. Wa qala ba'dul mutakallimin in kana mimman arafa al-asla, kalau orang itu yang arafa al-asla, dia tahu asal, tahu asal ni makna tahu Quran sunnah, tahu hadis. Wa bana alai, dan dibina atasnya. Wa kana fi ma huwa min awsafillah, dan adalah perkara yang dia bicara itu daripada sifat-sifat Tuhan, fahuwa kafirun, orang itu kafir. Dia dah tahu Quran hadis, tapi dia membinakan hujah-hujah atau pandangan yang berkaitan sifat Allah Ta'ala yang sesat, orang itu kafir. Wa illam yakun min hadzal bab fafas, kalau dia bukan daripada aspek ini, makna dia tu orang, mungkin orang awam, orang jahil, maka fasik je lah. Illa an yakuna mimman lam ya'rif al-asla, kecuali orang yang tidak tahu asal, tidak tahu nas langsung, fahuwa mukhti'un, orang ini orang tersalah, ghairu kafirin, dia tak kafir. Wa dhahaba Ubaidullah bin Hasan al-Anbari ila taswibi aqwal mujtahidin. Ubaidillah bin Hasan mengatakan benar, dia berpandangan betulnya pandangan mujtahid fi usuliddin. Ni lain pada ahli sunnah. Ahli sunnah semua khilaf pada usuluddin, yang benar satu je. Dia Abu Ubaidillah bin Hasan al-Anbari, dia kata benar setiap mujtahid pada masalah usuluddin. Maknanya orang khilaf dalam satu masalah usuluddin, kata khilaf dua perkataan, dua-dua betul. Fi man kana urdatan li ta'wil, pada perkara yang dibentangkan untuk takwil, maknanya perkara yang dibenarkan takwil lah, perkara yang boleh takwil, benar belaka. Wa faraqa fi dhalika firaqal ummah, dan dia telah menyalahi pada demikian itu firqah umat ahli sunnah jemaah. Id ajma'u, kerana ahli sunnah ijma' siwahu, selain daripadanya, ala annal haqqa fi usuluddin fi wahid, yang benar pada usuluddin satu aja. Hatta pada perkara khilaf pada usuluddin, al-sawab wahid, al-haqqu wahid. Pada masalah usuluddin sepakat, perkara usul tu memang sepakat dah lah. Hatta perkara yang kita kata mukhtalaf fi, yang benarnya pada masalah usul ini satu sahaja. Wal mukhti'u fihi athimun 'asi, orang yang tersalah padanya tu berdosa, buat maksiat, fasikun fasik. Wa innamal khilafu fi takfiriyah, cuma khilafnya kafir tak kafir je. Kalau perkara itu usuluddin kafir, dia khilaf.
Kalau dia khilaf pada bukan usuluddin, furu' menyalahi furu' ahli sunnah, makna furu' antara ahli sunnah ahli bid'ah, orang itu athimun wa fasikun asim, tapi tidak kufur. Waqad hakal qadhi Abu Bakar Baqillani, qadhi Abu Bakar tadi, qadhi Abu Bakar Ibn Arabi, qadhi Abu Bakar Baqillani, qadhi Abu Bakar Baqillani misla qawli Ubadillah an Dawud al-Asfahani qala wa haka qaumun anhuma annahuma qala dhalika fi kulli man alimallahu. Dan dia menghikayatkan sekumpulan ulama daripada mereka berdua bahawa mereka berdua berkata fi kulli man alimallah, pada setiap orang, alimallahu min halihi, yang Allah Ta'ala tahu keadaannya, istifgharal wus'i, dia menghabiskan kemampuannya, fi talabil haq, untuk mencari kebenaran, min ahli millatina, di kalangan ahli agama kita, ulama-ulama kita, au min ghairihim, atau selain daripada mereka. Mana? Ini dihikayatkan juga. Dihikayatkan bahawa orang yang betul-betul ijtihad pada masalah ini, mereka telah menghabiskan istifgharal wus'i, menghabiskan kemampuan untuk mencari kebenaran. Tiba-tiba khilaf dalam masalah usul yang furu'. Betul juga katanya. Ini dikayatkan daripada qadhi Abu Bakar Baqillani. Wa qala nahu hadzal qaul jahizu wa thumamatu fi anna katsiran min ammati, ramai di kalangan orang awam, wan nisa, dan juga perempuan, wal bulhi, orang-orang bodoh, wa muqallidatin nasara, orang-orang taklid di kalangan orang Nasara, wal yahud, dan taklid di kalangan Yahudi, wa ghairihim, la hujjata lillahi alaihim, tidak ada hujjah bagi Allah atas mereka, idlam takun lahum tiba'un yumkinu ma'ahal istidlal, kerana tidak ada bagi mereka tabiat, kemampuan, ataupun kita kata fitrah yang memungkinkan untuk mereka buat dalil, untuk mencari dalil. Jadi ini golongan mana? Golongan yang mana akal dia, ni perkataan dia perkataan jahiz lah, jahiz sumamah. Dan juga ia mengatakan perempuan, orang bodoh, golongan muqallid di kalangan Nasara dan Yahudi, Allah Ta'ala tak boleh nak hukum dia, tak ada hujah atas Tuhan ke atas mereka, kerana tidak ada tibak kemampuan fitrah mereka untuk faham istidlal. Wa qad nahal Ghazali qariban min hadzal manha fi kitab at-tafriqah, Faisal at-tafriqah, dan telah cenderung Imam Ghazali hampir tak sama pada kecenderungan ini dalam kitabnya Faisal at-tafriqah, masalah ahli fatrah. Masalah fitrah. Waktu yang kita kalam Syekh Ahmad Tayyib sebut, pada masalah orang yang tinggal di negara-negara barat ke tak, yang mereka tak ada langsung dengar asal Islam, tak ada langsung dengar lah, ataupun datang Islam dengan surah musyawwahah, dengan rupa yang tak betul, dan mereka ni tak ada kemampuan untuk tu, maka dianggap sebagai tak sampai Islam dengan cara dakwah tu tak sampai lagi. Wa qailu hadza kullihi, tapi itu masih dalam, kita kata dalam, ada yang tak setuju tu, ada je lah. Wa qailu hadza kullihi, dan orang yang berpandangan ini kafirun bil ijma', kafir dengan ijma', ala kufri man lam yukaffir ahadan minan nasara, atas kufurnya orang yang tidak mengkafirkan seorang daripada golongan Nasara wal Yahud. Wa kullaman faraqa dinal Islam, dan setiap orang yang bercerai, lari, keluar daripada agama Islam, aw waqafa fi takfirihim, ataupun tawakuf pada mengkafirkan mereka. Orang kafir dak. Orang Nasara ni kafir dak, dia tawakuf, saya dak wani kata kafir. Orang ini berlaku ijma', orang yang tidak mengkafirkan orang kafir lah. Aw syakka, atau syak, boleh jadi orang Nasara ni tidak kafir. Itu waqailu hadza kullihi kafirun bil ijma', kafir dengan ijma'. Dia tidak menghukum kafir orang kafir. Wa qala qadhi Abu Bakar, berkata qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, li'anna tauqifa, kerana tauqif, wal ijma' ala kufrihim, wal hal ijma' berhukum kufur mereka, orang Nasara Yahudi kufur, tapi dia tauqif, dia berhenti, dia tidak jazam, dia tak tahu, dia tawakkuf daripada menghukumkan. Faman waqafa fi dzalika, barang siapa yang mentauqif, tidak menentu, tidak menghukum pada demikian itu, faqad kadzaban nas, dia telah mendustakanlah. Kan ijma' ada, seakan-akan dia telah menafikan ijma'. Wa tauqifa aw syakka fi, ataupun tauqif padanya atau syak padanya. Wa takdzibu aw syakku fihi, dan mendustakan serta syak pada perkara yang berlaku ijma', la yaqa'u illa min kafirin, tidak berlaku kecuali daripada orang yang kafir. Faslun fi bayani ma huwa min maqalati kufrun, wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kau surat?